Kalau bercakap pasal relativisme ni mesti ramai yang kaitkan dengan isu liberal. So hari ni kita nak cakap sikit pasal relativisme. Apa tu relativisme? Relativisme ni asalnya berasal daripada perkataan Latin iaitu relativus yang bermaksud relatif. Relativisme ni berpendapat bahawa sesuatu perkara yang baik, buruk, benar ataupun salah adalah bergantung kepada diri individu dan masyarakat masing-masing. Jadi istilah relativisme menggambarkan sesuatu perkara yang tidak tetap dan mutlak. Manakala konsep relativisme mengatakan jika sesuatu perkara itu adalah baik, maka ia adalah baik dan tidak perlu dipertikaikan lagi. Kadang-kadang relativisme ni adalah kurang tepat kerana ianya berubah-ubah mengikut susunan keadaan dan mengikut kehendak individu masing-masing. Saya akan menerangkan beberapa jenis bentuk relativisme budaya yang berada di dalam fahaman mereka. Yang pertama ialah relativisme konseptual, iaitu mereka mengutarakan bahawa bahasa-bahasa yang berlainan mungkin membentuk sistem konseptual yang tidak boleh dibandingkan. Dan ini mungkin akan menyebabkan kumpulan sena budaya yang berbeza memberikan piawaian yang berbeza dalam mengkategorikan alam sejagat. Yang kedua ialah relativisme kepercayaan, menegaskan bahawa budaya yang berbeza akan menghasilkan piawaian yang berbeza dalam menilai kepercayaan yang secara dasarnya mungkin sukar diuraikan dan akhirnya mendorong kepada sistem kepercayaan yang tidak piawai antara budaya. Yang terakhir ialah relativisme normatif, mengatakan bahawa budaya yang berlainan akan membentuk sistem nilai yang secara keseluruhan berbeza di antara satu sama lain dan menegaskan bahawa bidang sosial bermula dengan pahaman awal terhadap setiap kumpulan budaya dalam cubaannya untuk mengenal pasti norma-norma dan nilai yang mendesak kehidupan seharian kumpulan-kumpulan budaya itu. Saya Najia akan membentangkan doktrin asas relativisme. Relativisme adalah fahaman bahawa kebenaran nilai moral tidak semestinya mutlak, mungkin berbeza antara individu dan kebudayaan. Dari sudut lain, fahaman ini menyatakan tiada nilai mutlak untuk menghukum satu perbuatan. Semua kebenaran adalah relatif, iaitu tiada jawapan yang tepat. Tiada siapa yang lebih betul dan semuanya takluk kepada pandangan. Jika satu konsep itu dikatakan lebih baik, maka ia tidak perlu dipertikaikan lagi. Kadang-kadang, sikap dan pandangan relativisme ini tidak tepat dan pasti. Malah, ia boleh berubah mengikut kesesuaian kehendak diri individu. Syafika. Sekarang saya akan menerangkan tentang faktor kelahiran dan juga tokoh pendukung bagi relativisme. Relativisme diperkenalkan pada abad ke-20 dan juga ianya adalah idea pertama pada tahun 1887. Relativisme bermaksud tamadun bukan sesuatu yang mutlak tetapi adalah relatif dan idea dan konsep kita adalah benar setakat tamadun kita berjalan. Di satu perkara yang penting ataupun idea yang penting pada abad ke-20 agar negara mempromosikan pelbagai budaya
adalah pensyarat bagi memberi status yang relatif dan sama kepada setiap negara dan budaya. Sekarang kita masuk kepada tokoh penokong bagi relativisme. Tokoh penokong relativisme adalah Franz Yuri Boas. Beliau dilahirkan pada 1858 dan meninggal dunia pada 1942. Beliau adalah seorang antropologi Amerika. Beliau adalah kelahiran Jerman dan beliau terkenal di Amerika dan digelar sebagai antropologi, bapa antropologi Amerika. Karya beliau dikaitkan dengan gerakan yang dikenali sebagai sejarah kursus dan budaya relativisme. Boas juga adalah salah seorang penentang yang paling terkenal dari ideologi perkauman saintifik pada masa itu. Idea bahawa perkauman adalah konsep biologi dan tingkah laku manusia dapat difahami dengan baik melalui tipologi dan ciri-ciri biologi. Kata kunci bagi relativisme adalah budaya, ketidakbolehbandingan, kajian bandingan dan kepelbagaian sosial. Boas mempunyai sebanyak 18 orang pelajar yang terdiri dari Alfred L. Kroeber, Robert Louis, William Jones, Frank Speck dan lain-lain. Boas dan pelajarnya juga mempengaruhi Claude Levi-Strauss yang berinteraksi dengan Boas ketika Boas berada di New York. Sebilangan pelajar Boas berkongsi keprihatinan untuk membina semula sejarah yang teliti dan antipati terhadap model evolusi dan membawa kepada spekulasi. Sebab itu kita boleh tengok penyebarannya di Malaysia dan juga cabaran yang telah dihadapi oleh semua orang. Okay. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Faiz bin Ahmad dan hari ini saya akan membentangkan tentang penyebaran relativisme di Malaysia dan cabarannya. Relativisme kebudayaan adalah idea bahawa kepercayaan, nilai dan praktik seseorang harus difahami berdasarkan budaya orang itu sendiri dan bukannya berdasarkan kriteria yang lain. Idea bahawa setiap budaya telah dibentuk melalui penyesuaian kepada alam perseorangan dan persekitaran sosial mempunyai nilai tersendiri dan oleh itu tidak unggul atau lebih rendah antara satu sama lain. Penyebaran hak asasi yang bersandarkan kefahaman manusia sudah berada di arus perdana. Penyebarannya semakin keras dan deras. Tidak ada yang salah tentang hak asasi. Ia adalah keperluan asas setiap individu. Di dekat Malaysia ni dah ada relativisme ni. Ada dia dah tersebar. Ia menjadi salah sekiranya tak ada elemen ketuhanan dan hanya mementingkan kehendak manusia. Perlembagaan kita merangkum hak asasi di bawah tajuk kebebasan asasi, walaupun ada beberapa perbezaan dari segi maksud dan istilah yang digunakan, iaitu kebebasan dan hak. Tetapi secara dasarnya kita tidak boleh membuat kenyataan umum bahawa perlembagaan kita tidak menjamin hak asasi. Negara kita masih berpegang dengan kukuh kepada nilai-nilai agama dan budaya dalam hal berkaitan hak asasi. Oleh itu, secara akademik, dalam teori hak asasi, kita boleh memakai teori relativisme, iaitu satu teori yang menerima elemen tempatan termasuk agama dan nilai budaya serta moral. Cabaran relativisme. Fahaman bercanggah dengan Islam seperti relativisme perlu dibendung dengan mewujudkan ruang serta peluang berfikir yang benar kepada generasi muda Islam sejak dari awal lagi. Cabaran yang pertama ialah generasi muda yang terdedah dengan pelbagai bentuk pemikiran baru ketika ini akan beranggapan bahawa Islam itu adalah agama yang jumud. Jumud ni bermaksud kolot. Cabaran yang kedua,
Sekiranya golongan agama menolak perbincangan dan sekadar menetapkan hukum hakam, golongan muda tidak akan menerima, lalu lebih tertarik dengan fahaman relatif, skeptik dan liberal. Cabaran yang ketiga pula, apabila Islam hanya menghukum tanpa hujah, ia ibarat propaganda. Akhirnya golongan itu akan beralih kepada kelompok yang dianggap lebih sesuai untuk mencari pemikiran yang baru. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim bin Ahmad Jamaluddin. Hari ini saya akan menerangkan tentang implikasi relativisme kepada negara, individu, masyarakat di Malaysia. Okey, yang pertamanya kita pergi kepada negara. Impak yang relativisme ini akan memberikan kepada negara ialah apabila keberadaan relativisme dalam institusi negara ini boleh mengakibatkan perpecahan di kalangan pimpinan negara itu sendiri. Ini kerana setiap pendapat ataupun cadangan yang dikemukakan kepada rakyat ataupun undang-undang yang diwartakan tidak mengambil kira persekitaran pendapat daripada rakyat marhin. Kepercayaan bahawa mereka sahaja betul dalam memudayakan masyarakat amat bahaya dalam memberi kebebasan. Selain itu, kita boleh dapat lihatlah negara akan mundur dan sentiasa terkebelakang. Fahaman relativisme ini tidak mahu membuka peluang kepada pendapat ataupun cadangan orang lain. Okey, seterusnya saya akan memberitahu mengenai impak kepada individu itu sendirilah. Okey, jadi relativisme ni apabila kita lihat kepada individu, dia dapat menjadikan rakyat Malaysia seorang yang pasif dalam membuat keputusan maupun memberi pelbagai cadangan. Mereka akan berasa kekok dan berasa tidak mahu memberi sebarang ulasan ataupun komen terhadap apa yang telah diarahkan kepada mereka kerana mereka menganggap bahawa itu ialah budaya yang telah diberikan untuk mereka dan mereka tidak mahu menyuarakan sesuatu kerana merasakan mereka sendiri mempunyai pendapat yang paling betul dan tidak boleh menggunakan pendapat orang lain, mahu pun menerima dengan hati yang terbuka pendapat orang lain. Akhirnya, dari segi masyarakat pula, amatlah pada tahap yang membimbangkan kerana impak yang terjadi dalam masyarakat di Malaysia apabila mereka boleh memilih untuk mengamalkan mana-mana budaya yang disifatkan baik dan berkualiti. Ini menyebabkan masyarakat akan mentafsir sendiri tanpa berpegang kepada agama kerana pemilihan berdasarkan logik dan cara hidup praktik yang terdahulu. Mereka juga boleh memilih untuk mencampurkan pelbagai jenis perkara dalam kehidupan mereka. Apa yang dirasakan betul belum tentu daripada segi logik akal apabila difikirkan. Selain itu, lahirnya masyarakat yang merasa diri mereka unggul dan mengukur budaya orang lain berdasarkan budaya sosial mereka. Ini terjadi disebabkan mereka merasakan diri mereka bagus dan taksub kepada budaya sendiri. Kemegahan mereka yang mereka rasai ditunjukkan kepada umum dan sering mengatakan budaya orang lain tidak mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk dilakukan di dalam kehidupan. Masyarakat perlu berfikir tentang kebaikan dan keburukan kaedah pemikiran relativisme. Jika seseorang mengamalkan pemikiran relativisme, mereka mungkin berpendapat bahawa setiap individu berbeza, boleh mempunyai pandangan yang berbeza mengenai apa yang moral dan apa yang tidak bermoral. Oleh itu, fahaman relativisme ni boleh memberikan impak dan kesan negatif kepada lapisan masyarakat, individu, institusi dan negara. Oleh itu, kita akan terus kepada kaedah-kaedah menangani relativisme. Antara kaedahnya adalah yang pertama, memperkenalkan perspektif peraturan moral, adat, agama dan undang-undang. Pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam mengenakan tindakan tegas melalui penguatkuasaan undang-undang di dalam negara. Yang kedua ialah menghadkan kebebasan bersuara, di mana kebebasan bersuara tidak diberikan secara mutlak kepada mana-mana individu untuk mengatakan apa-apa atau menyuarakan apa-apa sahaja tanpa batasan bagi mengawal penyebaran ideologi luar yang menjejaskan agama dan akidah golongan masyarakat. Ini kerana tidak semua pandangan luar bersaya untuk digunakan di dalam negara. Yang ketiga ialah memperkerasakan pendidikan. Ilmuwan, agamawan,
mufti dan pendidik perlu memahami cabaran liberal untuk menghalangnya daripada merebak bukan sahaja di peringkat sekolah dan universiti, malah di madrasah dan pondok juga. Islam perlu disampaikan dengan lebih logikal dan rasional untuk membolehkan mereka menilai secara ilmiah. Yang keempat ialah sumber rujukan yang betul. Yang seperti yang kita tahu, perihal agama Islam tidak boleh ditafsirkan sewenang-wenangnya oleh golongan atau individu yang tidak berautoriti. Sebaliknya, sebarang kenyataan perlu dirujuk terlebih dahulu oleh mufti dan ilmuwan tempatan. Untuk menangani relativisme ini, kita perlu kembali kepada sumber rujukan yang betul, iaitu wahyu, kerana wujud golongan modernis yang membawa agenda reformasi Islam dengan membawa idea barat dan merombak ajaran Islam. Yang kelima ialah mewujudkan ruang dan peluang berfikir secara ilmiah. Fahaman bercanggah dengan Islam seperti relativisme ini perlu dibendung sejak awal. Islam yang diajarkan kepada generasi muda ini seharusnya membawa mereka berfikir dengan logikal dan rasional mengenai agama. Golongan muda perlu mengetahui dengan lebih mendalam mengenai pelbagai cabaran dan pengaruh pemikiran yang melanda umat ketika ini, kerana mereka adalah golongan yang tertumpu yang mudah terdedah dengan pelbagai bentuk pemikiran baharu. Yang keenam ialah pendekatan oleh kelompok ulama dan intelektual moden. Antara praktikal yang boleh dilakukan adalah dengan menerbitkan secara berkala dan konsisten bahan-bahan yang memperkenalkan idea-idea besar ulama Islam dan juga moden. Mereka juga boleh mengajukan seminar dan diskusi ilmu yang serius untuk membahaskan isu-isu penting berkaitan tradisi dan kemodenan. Tidak ada calon yang lebih layak untuk membahaskan berkaitan isu-isu Islam melainkan kelompok ulama dan intelektual moden. Kesimpulan, relativisme yang disebar oleh negara Barat kepada negara Islam memberi kesan negatif terhadap pemikiran umat Islam. Relativisme bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah kepada negara dan masyarakat. Hal ini membuktikan pada pandangan Islam, relativisme bertentangan dengan konsep iman.